Santai hujung minggu bersama keluarga sambil merehatkan minda dan mencari ketenangan sanubari. Terus setia sejam bersama kami kerana Nona, inspirasi wanita untuk semua. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu bersama keluarga tercinta. Nona minggu ini kita mulakan dengan memetik kata-kata Ibnu Battuta, yakni seorang pelayar dan pengembara Islam. Siapa yang hidup melihat, tetapi mereka yang mengembara melihat lebih banyak. Pepatah Melayu juga menyebut jauh perjalanan, luas pengalaman. Selain dapat membuka minda untuk berfikiran lebih bijaksana, malah berkelana juga terbukti dapat memberi sudut pandang yang lebih baik dengan mengenali dan mendekati tempat mahupun budaya orang lain. Sesekali jadilah pengembara agar kita lebih bersyukur dan sentiasa mengingati kebesaran Yang Maha Esa. Menarik di Nona minggu ini. Start daripada makeup kereta, kemudian saya agak bosan. So, saya pilih untuk cari something yang sama, minat dalam otomotif tapi saya belajar sesuatu. That's why saya start belajar drifting sampai sekarang. Saya memang minat batik. At least 2-3 kali seminggu saya akan pakai batik. Kalau benda tu memang I tak minat, memang I tak akan buat. Kamyong Lala dengan Inyong Kailan dan selamat mencuba. Batik adalah seni tekstil Nusantara. Namun apa yang membezakannya adalah corak dan pengaruh sosial tempatan. Suatu ketika dahulu, penggunaan batik hanyalah sekadar sarung basah dalam pemakaian seharian wanita Melayu dan peranakan. Kini, batik diperluas rekaannya dalam penghasilan blaus, jubah, kardigan, skirt dan tas tangan. Nyonya Kain Ilham, Diana Reza menterjemahkan lambang cintanya terhadap seni tekstil tempatan ini melalui kepelbagaian dan keindahan batik. Lensa gaya memberi alternatif kepada fashion muda-mudi masa kini yang gemar bergaya ranggi dalam nuansa klasik. Dalam era serba moden, generasi muda terutamanya golongan hawa cenderung memilih gaya casual yang ringkas dan polos dengan perincian yang tidak terlalu syarat. Berpengalaman lebih 10 tahun dalam dunia korporat, Diana Reza kini berjaya membuka rangkaian labelnya sendiri. Selain pakaian casual, jenama ini juga tampil dengan pelbagai aksesori perhiasan bermotifkan corak batik yang diberi nafas baharu. Saya memang minat batik. Daripada dulu pun sebab batik ni, bisnes Nyonya Kain ni sebenarnya saya punya side business. Jadi dia sebenarnya something saya buat part time, luar time office dengan time weekend. So memang dekat office pun dulu saya kerja korporat. At least 2-3 kali seminggu saya akan pakai batik. Saya memang minat either pakai pario ke atau pakai kimono ke. Kalau tengok koleksi saya semua ni memang apa yang Diana akan pakai, Diana memang suka. Kalau benda tu memang I tak minat, memang I tak akan buat dalam Nyonya Kain. Daripada dulu lagi saya fikir macam kalau my next business kan, kalau saya nak buka business, saya memang nak masuk dan cuba batik. Dan inilah apa dia punya history dia sekarang dah jadi in terms of dah quite stabil lah, dah dekat 4 tahun. Demi mengekalkan keindahan ciri-ciri tradisional, setiap corak dan motif batik yang dihasilkan adalah karya Malaysia sepenuhnya. Pemilihan corak dan warna dengan sentuhan moden amat dititik berat bagi memastikan koleksi ini sesuai digayakan ke pelbagai majlis. Kita ada juga menunjukkan kimono biasa kami. Semuanya menggunakan 100% cotton. Kita target kepada semua demografi. Sebab tak semestinya mungkin hanya kita cater kepada yang Melayu. Yang non-Malaysia pun ada yang ramai yang suka
memakai macam kimono atau baju-baju yang macam ni. Lepas tu kita ada yang reversible kimono yang kita akan pair dengan matching palazzo. So dia akan nampak macam pakai batik satu set macam ni, tapi dia kira jaket dengan palazzo. Contoh kan macam you pakai, contoh you ada meeting atau you pergi office kan, you pakai plain blouse ataupun macam contohlah blouse hitam atau seluar hitam ke apa, you just pakai kimono tu macam cardigan kiranya. So jadi macam setengah orang macam dia fikir, batik macam mana kalau ada tim batik atau dia kena pakai baju batik atau dia kena pakai something formal. Kimono tu sebenarnya banyak boleh membantu untuk memastikan jadi apa yang kita pakai tu cantik. Ada lebih mungkin batik dia warna hitam ke. And then because batik kami bukan semua yang terlalu colourful. Ada yang macam hitam, brown, ada yang putih. So dia sebenarnya banyak yang monokrom juga yang boleh kami explore jugalah. Selain rekaan batik bagi wanita, jenama ini turut menampilkan variasi pakaian batik sesuai untuk golongan lelaki. Corak kami buat lain-lain bentuk atau cara sebab setengah orang mungkin dia memilih corak yang lebih eksotik atau corak yang lebih mungkin sibuk sikit. Tapi setengah orang mungkin dia hanya nak monokrom, dua color, sesuatu yang lebih senang untuk dijayakan masa dekat office ke atau dekat contoh event-event korporat contoh. Baju lelaki tu dia kira kemeja lelaki biasa. Setengah lelaki contoh dia nak pakai macam Hawaiian shirt. So macam pakai singlet ke atau t-shirt putih kat dalam, jadi pakai kat luar. Stylish dan sangat-sangat comfortable juga, senang untuk pihak lelaki pakai. Ataupun bila ada event formal boleh pakai terus button sajalah. Dan kami mungkin dalam akhir tahun ni ataupun awal tahun depan kami juga akan melancarkan batik lelaki yang lengan panjang lah. Collection ini hanya untuk hari raya. Kita punya kaftan set. Kita panggil dia kaftan permaisuri sebab kita mengambil inspirasi daripada permaisuri agung kami. Kaftan tu juga sangat-sangat versatile sebab you boleh pakai sebagai blouse sahaja dengan seluar atau skirt lain, atau you boleh pakai satu set, atau you boleh pakai pario dia sahaja. And then kaftan tu juga pun setengah orang dia suka ikat lain-lain style. So memang tu yang salah satu benda unik pasal kami ialah satu barang tu you boleh guna untuk beberapa kegunaan. Saya nak buat batik ni interesting. Batik ni mempunyai elemen-elemen yang lain, elemen-elemen yang tersendiri dan juga membuat batik sebagai something yang tak semestinya kita kena pakai untuk pergi perkahwinan ke atau pergi event function ke, kerja ke. So kita ada range of accessories juga. Something yang memang kita nak buat batik tu sebagai fun dengan juga affordable. Semua orang, rakyat-rakyat Mahain semua boleh afford dan juga boleh menggayakanlah dari semua grup umur-umur yang lain-lain semua. Bak kata pepatah, tak laput dik hujan, tak legang dik panas. Setiap hasil kraf tangan, terutamanya batik, pasti ada peminatnya yang tersendiri. Batik karya Malaysia bukan sahaja memiliki motif dan corak yang unik, malah pembuatannya juga berkualiti. Semoga rekaan batik ini diterima sebagai salah satu fashion contemporary yang malah segar dan kekal dalam kelasnya yang tersendiri. Terima kasih. Nona bersiaran dari Hotel Butik khususnya buat pengembara yang gemarkan hasil seni dan gambar potret. Hotel Chloe Kuala Lumpur yang berlokasi di Bukit Bintang Kuala Lumpur ini cukup mengujakan apabila konsep dekorasi penginapannya berpaksi pada falsafah sebarkan kebaikan. Walau sejauh mana kita menjelajah, tak kala melangkah masuk ke hotel ini bagaikan berada di rumah sendiri. Di ruangan lobi ini, pengunjung boleh menghirup secawan kopi sambil menikmati estetik seni bina mesra alam. Hotel ini juga menawarkan 85 bilik dan 5 daripadanya adalah bilik tema yang pastinya memberikan pengalaman berbeza buat penginap. Dunia pemotoran seringkali dikaitkan dengan sosok seorang lelaki. Apa yang pasti, situasi hari ini membuatkan wanita tidak ketinggalan untuk menceburi bidang mencabar ini.
Minat dan kesabaran menjadi pendorong utama untuk mencipta kejayaan dalam apa jua bidang yang diceburi. Sharina Ritchie, 28 tahun, antara pelapis pelumba drift yang mendapat bimbingan dan tunjuk ajar daripada pelumba Formula Malaysia, Loyai Hanizam. Minat wanita ini di gelanggang pemotoran menjadi platform untuk dia melakar sejarah di lapangan antarabangsa suatu hari kelak. Ayo kita saksikan inspirasi wanita hebat ini. Nama saya Sharina Ritchie. Saya minat main kereta, make up kereta dan drifting. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Semangat yang dipamerkan oleh Sharina Ritchie, 28 tahun, menepis tanggapan negatif masyarakat terhadap wanita lasak. Kebolehannya dalam dunia pemotoran membuktikan bahawa jantina bukanlah halangan bagi seorang wanita bergelar pemandu drift. Daripada umur kecil lagi lah, dah minat kereta. So sekarang main drifting banyak. Sebenarnya saya minat sebab dulu saya gamer. Jadi saya suka main satu game ni, Need for Speed. Dalam tu ada Nissan 350Z. So antara kereta impian lah. So kereta pertama saya beli Nissan 350Z tu sebab saya minat kereta tu dalam game. Jadi saya buat replika 350Z, ikon game tu dalam real life dekat Malaysia. Saya start dengan kereta tu and then saya beli kereta lain. Tapi daripada kereta tu lah saya make up, saya tengok ramai orang suka journey dan tak banyak perempuan punya ikon yang dalam bidang ni. So saya start venture untuk tarik lebih ramai orang to get sekali jalan dengan saya lah. Siapa sangka dengan hanya meminati kereta sejak kecil dan menjinakkan diri dalam memodifikasikan kereta, akhirnya kini Sharina berjaya menjadi pemandu drift wanita di Malaysia. Pasti penonton nak tahu macam mana pengalaman menaiki kereta drift yang dipandu oleh Sharina sendiri. Jom ikut saya. Saya start daripada make up kereta, kemudian saya get to a point yang saya agak bosan. So, saya rasa make up kereta ni, kereta saya berbeza. Saya make up benda yang lebih kurang sama, tapi saya tak belajar apa-apa. So, saya pilih untuk cari something yang sama, minat dalam otomotif, tapi saya belajar sesuatu. That's why saya start belajar drifting sampai sekarang. Tunjuk ajar daripada bekas pelumba Formula Drift Malaysia menjadikan Sharina lebih fokus dalam kerjanya. Malah, wanita ini bercita-cita untuk mengharumkan nama negara suatu hari nanti. Ini yang menarik sikit sebab dulu saya bermulanya dengan coach yang lain. Jadi saya bertukar ke coach yang sekarang sebab foreman saya, Abang Alung Racework, nampak potensi coach saya yang sekarang ni boleh bawa. Dia kalau senang cerita, kalau cakap impian saya nak pergi bulan, saya cakap dengan dia cakap, boleh, kita boleh pergi bulan. Yang kenalkan saya dengan coach sekarang saya ialah Abang Alung Racework, foreman kereta saya. So dekat situlah proses untuk pujuk dia, untuk mengajar saya itu pun mengambil masa sebab dia pun bukan jenis orang yang suka-suka ambil orang. Nak pujuk tu susah sebab dia nampak saya datangnya sebagai content creator. Jadi ayat dia, kau kalau setakat nak buat konten, aku bukan orang dia. Kalau kau betul nak belajar, kau betul nak pergi mana yang kau nak pergi ni, apa goal kau betul, aku ajar. Tapi kau kena betul. Kalau kau setakat nak buat konten, banyak cikgu lain yang kau boleh pergi. So saya berjanji kat situ, komitmen saya dengan peluang yang diberi. Untuk pergi mana yang saya nak pergi yang dia boleh bawa. Dia sebenarnya kita tak cari dia. Dia orang datang dan dia orang jumpa, saya bagi beberapa syarat lah. Kalau betul-betul nak main, kalau dia nak belajar dengan saya kenakan syarat, belajar betul-betul dan ada satu target. Dan dia orang ni follow lah, maknanya dia orang belajar bukan untuk buat konten tapi lebih kepada ke arah profesional. Maknanya untuk ada satu vision lah.
Semangat dan minat Sharina terhadap kereta turut dikongsi bersama rakan baiknya, Afifah Ritchie. Afifah juga salah seorang pelajar yang mendapat bimbingan daripada Loyai Hanizam dan bakal mewakili Malaysia bersama Sharina dalam pertandingan yang akan datang. Mulanya saya tak nak pun. Tapi first kita orang turun just saja-saja nak tengok macam mana drift ni kan. So ada seorang kawan ni, dia bagi Syah try, and then lepas Syah try, dia kata seronok. Then saya pula rasa macam, ya ke seronok? Saya nak try jugalah. Dan bila saya try sekali, saya boleh buat. Masa tu, saya terus kata dia, jom kita ceburi bidang ni lah, drift. Antara kita orang rival lah. Kita orang akan selalu berlawan-lawan. Tapi still team. Kita orang akan bagi pendapat. Dia ni, semangat dia lagi tinggi lah. Apa yang dia nak achieve, dia nak juga. Apa yang dia nak capai tu, nak tak nak kereta rosak ke apa ke, dia akan cari jalan untuk dia boleh pergi lagi ke depan. Usaha yang bersungguh-sungguh pasti menjanjikan hasil yang lumayan, dan di sebalik kejayaan seseorang, tentu ada pendorong utamanya. Perjalanan karier Sharina dalam dunia permotoran ini tidak akan lengkap tanpa kehadiran rakan-rakan dan jurulatih yang sentiasa memberi semangat dan sokongan sehingga dia mampu sampai ke tahap yang membanggakan. Yang ada dekat track ni lah yang paling support. Which is saya punya kru, saya punya coach, Pipa yang ada dekat track ni. Dia orang faham jiwa. Jiwa kita nak pergi, kita minat motorsport, dia orang sokong. Dia orang minat benda yang sama. Senang cerita kalau dekat bengkel ke kat garaj kan, boleh tak tidur betulkan kereta je. Sebab masing-masing minat kat kereta. So nak turun, nak perform ni, dia orang akan buat. Itu masa dia orang bersinar dekat kereta. Sampai track, masa saya dengan Pipa pula bersinar. Time tu lah kita orang kena perform untuk dia orang. Dia orang perform kat kereta untuk kita orang kena perform untuk dia orang. Anak sulung daripada tiga beradik ini tidak terlepas daripada kritikan umum. Namun, Sharina tetap positif dan sentiasa menjadikan setiap kritikan itu sebagai pembakar semangatnya untuk terus berjaya. Saya rasa sebab ini permotoran dunia lelaki. Tapi sebenarnya minat ni lelaki dan perempuan boleh. Cuma diberi peluang ataupun tak, kapasiti ada ataupun tak. Jadi kalau nak cakap lelaki monopoli, benda tu betul. Tapi sekarang ni zaman semua benda boleh. Jadi kalau cakap perempuan, saya memanggil lah semua perempuan yang berminat untuk belajar drifting. Jomlah kita grow community drift ni, ramai-ramai kita naik. Sejujurnya saya more towards, saya berada paling peak as perempuan punya ikon pemotoran. Bukan sebab saya nak jadi ikon, tidak. Tapi sebab ini satu bidang yang dimonopoli lelaki yang mungkin ada perempuan lain yang minat tapi tak ada kekuatan. Tak ada grup, tak ada orang cakap someone to prove them wrong. Jadi bila saya ada saya dekat depan dengan yang saya cuba untuk racunlah ke depan ni, kita sama-sama pimpin tangan, yang lain boleh follow. Tak kira lah minat make up on the road ke, minat drifting ke, kita orang ada dekat depan korang, sama-sama korang pegang je bahu kita orang jalan sekali. Kejayaan datang dengan kesungguhan dan keyakinan. Hati hendak, semua jadi. Tiada jalan pintas untuk mencipta kejayaan. Teruskan berjuang walau apapun cabang bidang yang diceburi. Semoga kisah wanita hebat ini mampu menjadi inspirasi. Sesungguhnya kejayaan adalah kemampuan untuk bangun daripada kegagalan dengan tanpa rasa jemu. Impian kecantikan setiap wanita adalah memiliki kulit wajah sihat yang turut menaikkan keyakinan diri mereka. Baru-baru ini, satu jenama kecantikan halal Malaysia, khususnya produk kosmetik dan penjagaan peribadi, telah mengadakan sebuah majlis yang memberi sokongan kepada semua wanita agar terus berusaha menjaga diri mereka supaya kelihatan cantik berseri. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, saksikan paparan yang telah disediakan.
Seiring peningkatan usia dan komitmen harian, kajian mendapati ramai wanita mengalami masalah kulit kusam, jeragat dan kedutan. Lantas, jenama penjagaan wajah ini menghargai segala cabaran yang dilalui insan bergelar wanita dengan meraihkan Hari Wanita Safi Malaysia. Selain tetamu kehormat, majlis turut dimeriahkan dengan kehadiran pempengaruh tempatan. 3, 2, 1, hari! Yes, itu dia Safi Youth Gold. Ini dia serum kita dengan 50 kali vitamin C. Safi Youth Gold ni memang mencerminkan kecantikan wanita, kelembutan wanita. Lagi-lagi nama dia pun dah gold dekat situ kan. Gold ni melambangkan exclusivity, mahalnya wanita itu. Jadi produk-produk rangkaian Safi Youth Gold yang sentiasa memberi keyakinan pada wanita untuk kelihatan lebih cerah. Bila kita berdepan dengan orang, kita ada kulit yang bersih, kulit yang licin. So semua itu akan membuatkan kita boleh berhadapan dengan apa sahaja di hadapan kita. Pengisian acara diserikan dengan perkongsian pengalaman dan cabaran tetamu istimewa yang boleh dijadikan sebagai pembakar semangat wanita untuk terus melaksanakan tanggungjawab. Kadang-kadang struggle-nya dari segi masa dan juga diri sendiri. Kita macam tak boleh nak uruskan diri secara sempurna bila nak handle everything dalam satu masa tu. Tetapi percayalah, kalau kita pandai handle dan kita lalui kehidupan kita dengan rasa cinta, insya-Allah kita dapat manage everything tu dan segalanya akan menjadi lebih baik dan positif. Wanita ni memang dilahirkan untuk adapt. Adaptasi adalah keistimewaan wanita. Okay, campaklah kat mana pun, dia boleh hidup. So for me, apa saja cabaran yang datang, we adapt first. Okay, instead of kita tolak challenges tu, cakap, oh, I tak nak ni, I tak nak buat tu, I tak nak pakai heels. Well, sekali setahun, 10 inci. sekali setahun kena tinggi hari ni. Perempuan ni satu je. Because kita boleh buat banyak benda, kita tend to nak buat banyak benda. Yes. Now, I want you to ask yourself, who are you? Are you a mother? Yes. Are you a wife? Are you an entrepreneur? Yes. Are you someone who works? Yes. Are you someone who cooks? Yes. Are you a mom to cats? Yes. Jadi cabaran itu makanan kita. Gold standard yang Mira letakkan bersama Safi Youth Gold ini menyelahkan kecantikan kita dari luar dan juga dalam. Kepada para wanita di luar sana, terus yakin dan percaya diri. Jangan fokus pada kekurangan diri kerana anda kena tahu kekurangan itu adalah kelainan dan juga kelebihan yang ada pada diri you yang tiada pada orang lain. Bila kita nak buat apa-apa, kita kena kaji dulu. Walaupun kita ni memang special, kita boleh adapt dengan segala kejadian ataupun situasi kan. Kita harus tahu macam mana kita nak capai yang terbaik tu. Untuk semua wanita yang nak achieve gold standard ialah fokus sangat tahu proses apa yang diperlukan untuk dapat reach gold standard tersebut and jangan doubt yourself. Segalanya mungkin, impian boleh dicapai jika ada usaha dan kesungguhan. Keharmonian hidup pelbagai bangsa di Malaysia antara kelebihan masyarakat Malaysia malah dapat menikmati variasi sajian termasuklah menu hidangan Cina Muslim. Sajian Kailan Yin Yuan dan Lala Gamhyong sentuhan air tangan Chef Jia Liwo antara menu yang sering menjadi pilihan. Tanpa berlengah lagi, jom kita saksikan perkongsian resepi istimewa ini. Hai guys, okay, hari ini sama akan bersama dengan saya, Chef Jia. Okay, so hari ini kan saya akan sharekan satu resepi kan, iaitu Gamhyong Lala. Okay, sedap. Kita mesti nak masak sampai dia punya manis, pedas, masin yang cukupnya. So, korang sudah lapar kan? Okay, jangan tunggu lagi. So, kita terus masukkan resepi kita. Bahan-bahan yang diperlukan untuk hidangan ini ialah daun kari, serai, halia, bawang merah, bawang putih, cili merah, kicap pekat, cili kisar, kicap, sos tiram, sos cili, serbuk kari, udang kering dan lala.
First kali kita mesti nak potongkan kita punya bahan-bahan dulu. Okey, kita ada halia. Kita potong jadi dia slide kecil. Okey, dan halia ini kita mesti nak potong jadi dia banyak halus. Dia punya tekstur lagi cantik, lagi nice. Kemudian ada kita punya serai. So kita potong banyak halus. Okey, tak cincangkan. Kita punya bawang putih. Okey, kalau nak senang tampakkan dia kejap. Kita ada cili padi. Kalau anda lebih suka yang pedas punya kan, boleh tambah banyak sikit. Kemudian ada kita punya bawang merah. Potong jadi dia kecil dulu. Okey, cantik. Kita potong sampai dia halus. Sediakan. Kemudian untuk kita punya udang kering kan, anda boleh pilih udang kering yang mana-mana satu pun boleh. Berendam dengan air selama 1 jam saja. Janji dia lembut. Kemudian kita boleh keluarkan, okey, dan cincangkan dia. Lepas tu kita boleh startkan masak dah. Masak dia pun banyak simple saja. Kita boleh panaskan kuali, kita boleh masukkan minyak. Kita boleh masukkan udang kering. Dan kita tumis sampai dia akan lompat-lompat. Kita boleh masukkan bahan-bahan kita. Bawang putih, serai, halia, bawang merah, cili padi. Okey, sama kita terus tumiskan. Sebabkan udang kering dia agak ambil masa yang panjang untuk tumiskan. So masakan anda akan jadikan lebih sedap. Seterusnya, letakkan sedikit daun kari. Daun kari ini akan memberi aroma yang wangi dan menyelerakan. Nampak kita punya bahan-bahan sudah tumis sampai dia wangi. Udang kering dia pun dah rangup. Kita boleh masukkan sambal kita ataupun cili bau. Okey, masuk ke dalam. Lagi soya sos. Sebut kali. Cili sos. Sos tiram. Sos pekat, dark sauce. Okey, untuk warna dia. Tumis sampai dia wangi dulu. Okey, dan kita lagi masukkan air. Kalau you nak dia macam banjir-banjir, anda boleh tambah air lah. Okey, so kita boleh masukkan gula sikit. Masukkan sikit garam. So kemudian kita boleh masukkan lala kita. Tengok saya punya kuah kan. Okey, you boleh nampak bawah kan. Saya mesti nak make sure dia kering. Sajian lala ini lebih enak jika dihidangkan bersama nasi panas. Dah habis masak kita punya kamhyong lala, okey? Jangan terus makan, sabar kejap. Walaupun dia sedap dan menarik. Okey, daun dia kita akan goreng sampai dia rangup dan batang kailan dia kan kita akan masak dengan bawang putih yang sedap. So bahan dia simple saja. Kita akan sharekan resipi kita iaitu yinyong kailan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk resepi seterusnya ialah sayur kailan, bawang putih, garam, gula, air dan bancuhan tepung jagung. Kita tanggakan dia punya tepi sini. Kita nak gunakan satu peeler, okey, buang sampai sehingga nampak dia punya putih. Anda boleh nampaklah. Kita boleh potongkan jadi dia agak-agak macam separuh lah. Kita lipat jadi separuh. Okey, kita buangkan dia saja macam ni. Kemudian kita boleh potong jadi dia halus. Tapi jangan halus sangatlah. Sebab kalau dia halus sangat kan, dia cepat hangus. Kemudian saya dah panaskan minyak, boleh letakkan chopstick. Kalau dia yang sejuk kan, dia memang tak ada bubble punya. Nampak dia punya bubble sudah naik. Kita lagi masukkan daun kailan kita. Gunakan chopstick, kacau-kacaukan dia kejap. Sekejap saja, agak-agak 5 saat sampai 10 saat saja. Dia terus akan jadikan rangup. Kemudian kita keluarkan. Dia sudah jadi rangup dah. Simple dan cepat. Okey, kita masukkan sikit garam. Kemudian kacau garam bersama kailan yang telah siap digoreng sehingga mesra. Okey, sebelum kita rebuskan kailan ini, kita perlu tambahkan sikit minyak ke dalam. Dengan sikit gula, air dah didih. Okey, kita boleh masukkan kailan kita. Dan kita boleh rebuskan dia. Okey, rebus agak-agak dah 30 saat, kita boleh keluarkan. So, you boleh nampak kan? Okey, saya ada letak minyak. Okey, so ini sayur kan? Dia boleh nampak lebih shining. Okey, kemudian kita boleh masukkan bawang putih.
Masukkan sayur dengan bunyi dia. Betul dah. Kita boleh masukkan sikit gula dengan sikit garam saja. So macam ni kan, dia punya air boleh tidih dengan lebih cepat. Kemudian kita boleh masukkan sikit air campur dengan tepung jagung. Okey, sudah siap dah. Last sekali kita boleh masukkan dengan kita punya daun kailan. Inilah untuk resipi hari ini. Okey, kamhyong lala dengan inyong kailan. Harap anda suka resipi hari ini dan selamat mencuba. Room to Read antara kamar bertema Ilham Tinta Budi khusus buat pengunjung yang ingin mencipta memori berbeza ketika sedang bercuti. Ilham ruangan inspirasi sebuah kedai buku ini menyediakan pelbagai bahan bacaan seperti seni, budaya, falsafah dan kesusasteraan. Setiap apa yang disediakan di sini menitik beratkan keselesaan dan perasaan tetamu yang menginap. Keluarga adalah sistem sokongan yang wajar kita hargai. Selain tanggungjawab wang ringgit, sesekali membawa keluarga bercuti juga dapat bertukar angin sekaligus memperbaiki emosi pasangan dan anak-anak. The Farmhouse Port Dickson menawarkan percutian di villa bertemakan gaya Inggeris. Selain kemudahan fasiliti, pemandangan lokasi di sini juga sememangnya menjanjikan kedamaian suasana tak kala meluangkan masa bersama keluarga tercinta. Jom ikut Nona merasai ketenangan dalam Ilham Staycation. The Farmhouse Port Dickson di Negeri Sembilan, sebuah lokasi liburan yang menawarkan penginapan selesa dikelilingi keindahan alam semula jadi. Destinasi ini sesuai bagi anda yang inginkan percutian keluarga dan lari seketika daripada kesibukan kota raya. Sebenarnya rumah saya ini diinspirasi daripada rumah Mak Saleh lah, yang mana bercirikan konsep minimalis, warna macam putih, lepas tu menampilkan elemen macam kayu. Saya memilih warna putih sebab dia lebih tenang, nampak lebih calm. Yang mana konsep rumah farmhouse ni bermula di England. Masa saya dulu saya study, memang saya banyak explore surf internet sebab saya punya tesis adalah berkaitan dengan sejarah England sebenarnya. Saya tengok bahawa rumah dia orang sangat cantik, kemas, dan daripada situ saya dapat inspirasi lah. Selepas lebih kurang 20 tahun barulah saya dapat realisasikannya lah. Susun atur ruang pada setiap bilik terinspirasi daripada seni bina pusat peranginan di luar negara. Konsep minimalis yang diketengahkan juga menjadi antara tarikan unik di sini. Struktur rumah ni saya sketch, saya buat sendiri, saya search Pinterest, web dan sebagainya. Daripada situ saya minta kontraktor konsep yang saya cuba tampilkan. Pada permulaannya memang kontraktor agak susah lah. Dia memang macam tak pernah buat rumah bentuk macam ni kan dekat Malaysia. Jadi saya nak juga daripada situ kita orang bincang. Daripada perbincangan pertama, kedua sampailah kelima, barulah dapat sketch dia punya plan dan kita proceed pada projek tu lah. Rumah ni lebih kurang setahun siap bab PKP dan sebagainya lah. Rumah Farmhouse PD ni mempunyai 5 bilik. Dia sebenarnya menampilkan konsep DIY yang mana menggunakan elemen MDF board. Kita nampak macam kayu kan, sebenarnya dia lebih kepada dia macam plywood tu. Kita tampal satu persatu dan finishing dia akan nampak macam ala-ala rumah kayu tapi style English lah. So far 3 bilik memang menggunakan elemen DIY lah yang mana saya buat sendiri, dan 2 bilik lagi. Satu bilik kids tu pun saya buat sendiri. Sebenarnya katil tu lebih kepada elemen bentuk shape dan sebagainya tu, yang mana tu pun inspire daripada overseas lah. Selain suasana penginapan, aktiviti menarik juga sering diambil kira sebelum berkunjung ke sesebuah lokasi percutian. Sesekali bercuti, pastinya masing-masing mahu mencipta kenangan manis sebagai ingatan.
Antara aktiviti yang menarik juga, kita ada lebih kurang 2 biji buaian yang memang kita reka khaslah menggunakan konsep DIY. Pada masa yang sama, kolam kita lebih kurang berkeluasan 30 kali 10 kaki, yang mana paruh daripada kolam tu memang kita design khas untuk kanak-kanak lah, kira macam selamat. Boleh juga mandi-manda pada waktu malam sebab memang ada lampu lah. Jadi memang seronok lah. Kita ada juga satu kawasan khas yang untuk buat birthday party, buat macam anniversary dan sebagainya lah. Selalunya memang wajib lah bila tetamu check-in, dia akan celebrate party. Kita ada laman yang luas. Biasanya dia orang suka main aktiviti outdoors macam badminton. Pengunjung juga boleh menaiki basikal untuk mengelilingi kawasan. Depan homestay ni mempunyai anak sungai yang boleh memancing, bermain buaian dan sebagainya. Seterusnya kita ada area untuk barbecue, disediakan kerusi, set, meja makan dan sebagainya. Kita juga ada macam mini kitchen lah daripada situ. Family semua boleh gather, boleh enjoy lah, khasnya pada waktu malam lah. Rasailah pengalaman percutian yang menyeronokkan bersama keluarga. Bagi anda yang ingin berkunjung ke sini, persekitarannya selesa dan mendamaikan. Antara daya tarikan utama Farmhouse PD Foundation adalah reka bentuk rumahnya yang sangat unik. Daripada segi konsep dekorasi, semuanya adalah konsep DIY yang saya sendiri buat. Yang paling utama adalah berkaitan dengan kita punya benchmark di depan sana yang ada kolam, lepas tu buai. Situlah yang paling utama. Harapan saya agar pengusaha, inap desa, homestay dan sebagainya terus upgrade, terus buat yang terbaik, menyediakan fasiliti dan kemudahan yang paling terbaik untuk customer kita ataupun guest. Itu yang paling utama. Jauh perjalanan, luas pengalaman. Setiap lokasi percutian menjanjikan pengalaman yang berbeza. Luangkanlah sedikit masa untuk menghayati keindahan dan budaya masyarakat setempat bersama keluarga. Bak kata pepatah, tangan yang menghayun buaian mampu menggoncang dunia. Islam sangat memuliakan martabat seorang wanita kerana keupayaan dan kelebihannya memainkan pelbagai watak dalam satu masa. Bergelar sebagai seorang anak, isteri dan ibu tanpa berbelah bagi memerlukan kekuatan mental dan fizikal untuk terus bertahan bahagia. Ikuti segmen Nur bersama Ustazah Asni Mansur mengupas topik ibu seorang murabiah dalam rumah tangga. إن البيت الذي يتلى فيه كتاب الله تسعى بأهله وكثر خيره وحضرته الملائكة وخرجت منه الشياطين. Bahawasanya rumah yang dibacakan di dalamnya kitab Allah, diluaskan rezeki bagi orang isi rumah itu, hadir akan dia malaikat dan keluar daripadanya segala syaitan. Rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran, sempit rezeki isi rumah itu, sedikit kebajikannya, keluar daripadanya malaikat, hadir dia segala syaitan. Berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Nona yang dikasihi Allah. Ini adalah kata-kata daripada Sayyidina Abu Hurairah yang bagi tahu rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, diluaskan rezeki isi rumah tu, hadir malaikat dan keluarlah syaitan. Masya Allah. Di sinilah pentingnya peranan seorang wanita dan seorang ibu sebagai suri rumah yang menyeri rumahnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Tajuk kita pada hari ini ialah ibu sebagai murabbiyah di dalam rumah tangga. Penonton Nona yang dikasihi Allah, bayangkan kalau rumah-rumah kita yang ada di dalamnya adalah suri rumah ataupun isteri-isteri yang jatuh cinta untuk baca Quran, jatuh cinta untuk beribadah, jatuh cinta untuk mentaati suaminya, jatuh cinta untuk taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka mendapat jannah qabla jannah, iaitu syurga sebelum syurga. Sebab itu kita pilih tajuk ini,
iaitu seorang ibu dan dia juga adalah seorang murabbiyah. Dia seorang ibu. Siapakah ibu? Yang melahirkan anaknya, yang menjadi tunggak dalam keluarganya, dan dia juga menjadi cikgu di dalam rumahnya. Dan dia bukan sahaja menjadi cikgu, tapi kita nak ibu ini adalah seorang pendidik. Subhanallah. Sebab itu kata ulama, kalau nak rakyat yang sejahtera, rakyat yang bagus, carilah ibu-ibu yang solehah untuk melahirkan, untuk mengandungkan zuriat-zuriat yang soleh dan solehah di dalam rahimnya. Subhanallah. Jadi untuk itu, proses untuk mendapat rakyat yang sejahtera, mendapat anak-anak yang soleh-solehah bermula daripada mencari pasangan. Subhanallah. Sebab apa? Kita nakkan seorang isteri nanti kalau dia mengandung, dia boleh baca Quran masa dia mengandung. Dia tenang ketika dia mengandung. Sebab apa? Anaknya sudah mula terdidik sejak di dalam perutnya lagi. Kita tahu, zaman sekarang orang perempuan kan, dia bukan sahaja menjadi seorang ibu. Dia juga menjadi seorang pekerja. Dia juga bekerja di luar, cari rezeki bantu suami dia. Bila balik rumah, dia tetap menjadi seorang isteri dan seorang ibu. Berusahalah seorang ibu ni mencari kekuatan untuk menjadi seorang murabbiyah kepada anak-anak dan juga keluarganya. Andainya seorang ibu tu seorang yang ada kefahaman dalam agama, tidak semestinya dia tu perlu menjadi seorang ustazah. Walaupun apa latar belakang pendidikannya, dia tetap menjadi seorang murabbiyah, pendidik untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Sebab itu, semua ibu, semua para isteri kena doa, Ya Allah, jadikanlah aku orang yang faham dalam agama, Ya Allah. Didiklah aku, wahai Allah, supaya aku boleh mendidik anak-anakku. Kita lihat bagaimana akhlak seorang isteri itu bersama suaminya, memanggil suaminya dengan nama-nama yang baik, dengan tun-tun ataupun intonasi suara yang merendah. Anak dia melihat. Maka itulah didikan seorang ibu dalam menjadi murabbiyah kepada anak-anaknya. Dia bercakap perkara yang penting-penting. Dia faham, dia nak rotan, dia nak pukul anak dia pun dengan ilmu. Bukan sekadar rembat, tetapi cara dia mendidik anaknya juga berilmu. Subhanallah. Maka sebab itu, ibu pula tak bolehlah sentiasa diam. Nanti anak-anak dia naik lemak. Jadi mak tu juga perlu bercakap. Tapi bercakap yang bagaimana? Di situ juga ibu menjadi seorang murabbiyah. Ibunya lembut tapi ada tegasnya. Ibunya tegas tapi tak semestinya menjadi orang yang baran. Boleh marah tapi tak sampai baran. Sebab baran itu daripada syaitan. Tapi marah tegas dengan ilmu, itu adalah cara orang yang berjaya dalam mendidik dan menjadi seorang murabbiyah untuk anak-anaknya. Barulah anak-anak takut. Takutlah nanti mama marah. Ni jangan sampai anak langsung tak takut. Langsung takutlah. Tak ada apa, mak tak marah. Mak kan diam, mak kan baik. Mana tugas kita sebagai seorang ibu? Maka di sinilah ibu-ibu sekalian, pentingnya kita berdoa. Ya Allah, kuatkanlah tanganku untuk selalu mengangkat tangan untuk anak-anakku, Ya Allah. Ya Allah, kau bimbinglah mulutku supaya aku bercakap perkara yang baik untuk anak-anakku, supaya aku juga berdoa perkara-perkara yang baik untuk anak-anakku. Kan doa ibu tu makbul, yang baik makbul, yang buruk pun kabul. Jadi insya-Allah ibu-ibu doa. Minta doa suami. Wahai suamiku, doakanlah aku supaya menjadi seorang pendidik untuk anak-anakku. Ibu bukan sekadar ibu, tapi ibu juga sebagai seorang murabbiyah. Insya-Allah mulakan di rumah. Dan kita meminta pada yang ada, mintalah pada Allah supaya anda bukan sahaja seorang ibu, tapi seorang murabbiyah. Sejam bersama Nona, semoga segala perkongsian hari ini dapat memberi manfaat buat penonton semua. 1000 penghargaan atas kesetiaan anda dan jutaan terima kasih kepada Hotel Chloe Kuala Lumpur kerana sudi menerima kunjungan Nona hari ini. Seperti biasa, layari laman Facebook dan TikTok kami di TV3 Nona serta akaun Instagram terbaru kami di TV3_Nona.
Jumpa lagi minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita untuk semua. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran di tangan